Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah sebelum kita masuk pada tajuk baru, iaitu berkenaan dengan tayammum dan syarat-syarat dia, kita ulas sedikit tentang mandi-mandi sunat yang kita bincang pada kuliah yang lepas, di sudut dalil kepada dua daripada mandi-mandi sunat yang kita sebut. Kalau tuan-tuan lihat nota pada kuliah yang lepas, ada lebih kurang mandi-mandi sunat tu banyak, dan tambahan yang dibawa oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili ada lebih kurang 9. Jadi saya nak sebut dua saja, memandangkan yang pertamanya berkenaan dengan sunat taubat, sebab ada diperbahaskan ada ke tidak mandi sunat taubat ni. Jadi oleh kerana diperbahaskan, jadi saya bawalah dalil daripada mazhab Syafi'i sendiri, apa sandaran dia. Yang keduanya tentang mandi sunat istihadah. Mungkin sebahagian daripada kita sebelum ni tak pernah dengar, tapi dalam huraian Dr. Wahab Az-Zuhaili, dia masukkan salah satu daripada mandi sunat ialah mandi sunat istihadah. Baik, yang pertama, dalil kepada mandi sunat taubat. Jadi saya bawa hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Jadi hadis ini telah disebutkan hasan oleh Imam At-Tirmizi dan juga disebutkan hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baik, lafaz hadis ini daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin yuznibu dzamban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafara lahu." Maksud dia, "Ma min rajulin yuznibu dzanban", tidaklah daripada seorang lelaki berdosa satu dosa. Satu orang tu berdosa, buat satu dosa. Thumma yaqumu fayatatahharu, kemudian dia bangun lalu dia bersuci. Jadi kata kunci yang nak dibincangkan di sini tentang mandi ialah fayatatahharu, lalu dia bangun bersuci. Thumma yaqumu, lalu dia bangun, fayatatahharu, lalu dia bersuci. Summa, kemudian yusalli, dia bersolat. Ini solat ini pun dalam hadis ini difahamkan dengan solat taubat. Jadi yang pertamanya fayatatahharu ni yang dibahaskan oleh alim ulama, dia memasukkan mandi sunat taubat. Kemudian bila Nabi kata summa yusalli ni yang dimaksudkan solat sunat taubat. Kemudian summa yastaghfirullah, dia beristighfar kepada Allah, dia minta ampun kepada Allah, illa, kecuali ghafara lahu, Allah kecuali ghafara lahu, pasti Allah ampunkan bagi dia. Baik, sekali imbas hadis ni menceritakan tata cara tentang bagaimana seseorang tu nak bertaubat. Salah satu caranya, cara dia ialah, kata Nabi, bila seorang tu berdosa, maka dia nak bertaubat. Yang pertama dia kena buat, dia bersuci. Kemudian lepas bersuci, dia solat. Dan solat ini ulama katakan sebagai sanad solat taubat. Lepas sunat taubat, duduk tu dia istighfar. Dia istighfar, minta ampun kepada Allah. Banyak mana tu terpulang, ikut sedak dia.
Dia nak buat 10 kali, dia nak buat 100 kali, dia nak buat 1000 kali, tu bergantung. Jadi bila buat benda-benda ni, kata Rasulullah, illa kecuali ghafara lahu, pasti Allah akan mengampuni baginda. Cukup benda-benda ni, Allah akan ampunkan dosa dia. Baik. Yang berkaitan dengan mandi sunat ialah fayatatahharu. Fayatatahharu ni maksudnya ialah bersuci. Okey, bersuci. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menggunakan lafaz fayatatahharu, bersuci. Jadi bersuci ni maksud dia luas. Maksud dia luas. Kalaulah dalam ayat ini Rasulullah mengguna fayatawadda. Fayatawadda ni maksudnya berwuduk. Maka dia khusus kepada berwuduk. Tapi dalam ayat hadis ini Rasulullah mengguna fayatatahharu, mana dia bersuci. Mana bersuci ni dia boleh pergi belaka. Bermula daripada suci daripada najis, kemudian suci daripada hadas. Suci daripada hadas tu pula ada dua, hadas kecil, hadas besar. Boleh pergi belaka. Maka berdasar pada kaedah itu, maknanya hadis ini membuka ruang untuk kita mandi. Lepas kita ambil air sembahyang, kita boleh mandi. Umpamanya mandi itu adalah mandi sunat taubat. Itu satu. Yang kedua, tentang mandi sunat istihadah. Okey, yang ini saya tulis saja teks yang saya petik daripada kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Baik. Bulat yang pertama, poin yang pertama. Menurut pendapat ulama Syafi'i dan Hambali, okey, mandi disunnahkan bagi wanita yang mustahadah. Maknanya mula-mula dia sebut dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Maknanya untuk wanita yang kena istihadah, sunat pada dia mandi bila setiap kali dia mahu melaksanakan solat. Sebab istihadah ni setengah-setengah tu lama, berminggu-minggu, bahkan boleh jadi berbulan-bulan, boleh jadi beberapa hari. Okey, untuk yang kes lama ni tak berhenti-henti, mengikut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, setiap kali dia nak solat itu sunat dia mandi sunat istihadah. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Baik. Ulama Maliki menyatakan bahawa hukumnya mustahab. Mustahab ni ialah diutamakan. Jadi mustahab ini kalau kita lihat dari segi usul fiqh dalam mazhab Maliki, dia memberi makna sunat jugalah. Kemudian ulama Hanafi menyatakan ia disunnahkan apabila darahnya berhenti. Cumanya mazhab Hanafi ni beza daripada mazhab Syafi'i dengan mazhab Hambali. Mazhab Syafi'i dan Hambali ni kata setiap kali nak solat mandi. Tapi mazhab Hanafi dah selesai semua tu baru mandi. Tapi pokok pangkalnya keempat mazhab mengatakan sunnah. Satu. Dalil kesunahan mandi bagi mereka yang istihadah ialah Ummu Habibah. Ummu Habibah ni mengalami istihadah. Lalu dia bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai hal itu. Maka baginda memerintahkan supaya mandi. Lalu Ummu Habibah mandi setiap kali mahu mengerjakan solat. Jadi mazhab Syafi'i dan Hambali berdasarkan kepada hadis ini, setiap kali nak solat dia mandi sunat. Dan bawah tu tambahan lah. Yang saya tulis mula-mula tu saya petik bulat-bulat daripada Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Yang bawah tu hadis yang saya cari dalam Sahih Muslim. Okey, hadis Nabi SAW daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Ummu Habibah, maknanya cerita-cerita samalah. Ummu Habibah binti Jahsy, yang ini kerabat dekat pada isteri Rasulullah SAW, sedang istihadah 7 tahun. 7 tahun lama dia. Allahu Akbar. 7 tahun. Lalu dia minta fatwa daripada Rasulullah SAW dalam masalah tersebut. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah pun bersabda, inna hadhihi laysat bil haid. Ini kata Rasulullah, sesungguhnya ini bukan darah haid. Walakin, akan tetapi, hadza irqun, akan tetapi dia darah penyakit, kata Rasulullah. Lepas tu ujung Rasulullah kata, faghtasili wasalli, maka mandilah dan solatlah. Ini berdasarkan kepada hadis riwayat Muslim. Mana pokok pangkalnya hukum mandi sunat istihadah itu adalah
ada berdasarkan kepada nas. Bahkan sebenarnya yang lain-lain tu semua ada dalil. Jadi saya taklah bawa semua. Jadi panjang lah nak cerita kan. Jadi kalau tuan-tuan berhajat, boleh cari kitab tu, boleh tengok. Semua ada dalil belaka. Cumanya yang saya nak sebut di sini, bila saya kata macam tu, ia merupakan satu kaedah yang kita kena faham bahawa dalam masalah ibadah dia mesti ada dalil. Bab ibadah dia mesti ada dalil untuk mengesahkan satu-satu benda. Ibadah tak boleh nak reka-reka. Sekarang kita masuk bab tayamum dan syarat-syarat dia. Halaman 14. Saya tulis salah halaman, bukan 13, 14 ya. Halaman 14. Nombor bersalah. Patutnya 17. Tulis 11, tak apalah. Okay. Perkataan tayamum itu asal maknanya qasad atau sengaja. Tu di segi bahasa tayamum tu asal maknanya qasad. Dan makna qasad ini juga pengarang kitab kita ni Haji Abdul Ghani bawa satu ayat Al-Quran nak cerita bagaimana penggunaan perkataan tayamum sebagai qasad dalam ayat Al-Quran ada. Iaitulah wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Wala tayammamu, dan janganlah kamu memilih. Kamu memilih ni saya petik daripada terjemahan yang biasa terdapat dalam kitab-kitab terjemah. Tapi tayammamu tu kalau tuan-tuan buka kamus bahasa Arab, dia memberi makna niat. Kalau kita terjemah ambil contohnya saya petik daripada kitab kamus Arab Al-Khalil. Tayammama bermaksud meniatkan. Jadi kalau kita masukkan perkataan terjemah sebagai meniatkan, wala tayammamu, janganlah kamu meniatkan. Meniatkan apa? Dia maksud ni cerita pasal harta. Al-khabitha, maknanya harta-harta yang buruk, minhu tunfiqu, daripadanya untuk kamu infakkan. Jadi cerita ni pasal nak infak, janganlah kamu ambil harta yang buruk-buruk, cari yang baik-baik. Jadi pengarang kitab kita nak sebut tayammamu tu sebenarnya asal ceritanya, asal maknanya meniatkan. Cuma saya tulis memilih ni berdasarkan kepada kebanyakan buku-buku terjemahan Quran, dia guna makna apa kita panggil? Makna tafsir, bukan makna makna asal. Mungkin takut orang salah faham. Tapi makna asal dia ialah tayammama tu meniatkan. Dia kalau pilih dia lain. Pilih tu maksudnya yakhtar. Tu maksud memilih. Atau yang taqi ni pun memilih, tapi dalam ayat ni menggunakan tayammamu maksud kamu memilih. Okey, tak apalah, itu di segi bahasa. Maknanya pada syarak ialah menepuk debu tanah ke muka dan dua tangan ganti daripada wuduk atau mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. Okey, saya ulang balik. Makna pada syarak tayamum itu ialah menepuk debu tanah ke muka dan dua tangan ni masuk sampai siku lah, ya, ganti daripada wuduk atau mandi. Dia ganti. Ganti ni ada sebab, tak boleh ganti sebarang. Ganti daripada wuduk atau mandi dengan syarat-syarat yang tertentu. Jadi itu maksud di sudut syaraknya. Jadi kalau kita lihat makna syarak dengan bahasa jauh lagi lah kan. Tak apa. Baik, sekarang kita lihat syarah dia. Baik, sebenarnya dalil tentang tayamum ni memang dalil yang hebat-hebat. Dalam Al-Quran sendiri ada dua dalil besar, ya. Dalil yang pertama surah Al-Maidah ayat nombor 6, ya. Dan saya letak kat bawah tu, kalau tuan-tuan perhati, bentuk ayat yang hampir-hampir sama juga Allah sebut dalam surah An-Nisa ayat 43. Kan ada kat nota kaki saya tulis tu kan. Kalau tuan-tuan baca, kalau kita start baca daripada surah Al-Maidah, wa in kuntum marda aw ala safarin,
Yang kat bawah pun sama juga, surah An-Nisa. Cumanya saya tulis ni kecil sangat ni. Saya pun tak apa boleh baca, kecil sangat. Wa in kuntum mardaa 'ala safari, makna sama lebih kurang. Cuma ujung sikit je beza. Jadi maknanya hukum tentang tayammum ni memang solid lah. Memang solid. Baik, cuba kita baca sedikit apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa in kuntum mardaa aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min ma yuridullah liyaj'ala 'alaykum min haraj walakin yuridun liyutahhirakum. Baik, maksud dia, wa in kuntum marda, dan jika kamu sedang sakit. Marda tu kalau tuan-tuan nak boleh ambil pensel gariskan, itu di antara kata kunci. Wa in kuntum marda, jika kamu sedang sakit, atau ala safarin, dalam perjalanan. Dua benda tu pun kena garis. Yang pertama marda, yang kedua ala safarin, dalam perjalanan. Au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau kamu datang atau kembali salah seorang dari kamu daripada tempat buang air. Ni cerita ni dia kait dengan ujung nanti. Maknanya lepas buang air. Au lamastumun nisa, ataupun sebelum ni kamu ada wuduk, tiba-tiba kamu pergi pegang perempuan. Au lamastumun nisa. Maksudnya atau kamu menyentuh perempuan. Yang ni pun tuan-tuan kena garis juga. Falam tajidu ma'a, lalu kamu tidak mendapatkan air. Jadi cerita tak ada air. Cerita tak ada air. Fatayammamu, maka Allah kata fatayammamu, maka bertayamumlah kamu sa'idan tayyiban, dengan debu yang baik atau yang suci. Ini cerita dia. Kemudian yang ujung tu, famsahu biwujuhikum wa aydikum min, maka usaplah, sapulah pada muka-muka kamu dan tangan-tangan kamu, minhu, dengannya. Dengan itu maksud rujuk pada debu tadilah. Kemudian ujung tu, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, tidak menghendaki Allah untuk menjadikan kamu daripada kesukaran. Ini pun ada cerita ni. Bila Allah kata ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj, tidak menghendaki Allah untuk menjadikan kamu daripada kesukaran. Cerita ni yang jadi macam ni ulama kata sebab ada masyaqqah. Kalau istilah kaedah fiqh, ataupun kesukaran. Dengan ada kesukaran itu, nanti saya sebut nanti, dia mengubah hukum asal. Hukum asal kena berwuduk. Hukum asal kalau hadas besar kena mandi. Tapi oleh kerana ada kesukaran, maka Allah bagi satu jalan keluar, iaitu tayamum. Baik, kata kunci di sini, benda ni hanya berlaku bila ada kesukaran. Walakin, akan tetapi, tadi kita baca mula tadi kan, Allah tidak menghendaki kamu kesukaran. Kata walakin, akan tetapi, yuridu liyutahhirakum, akan tetapi dia nak untuk kamu membersihkan kamu. Mana Allah nak kita jadi bersih. Memang isu bersih ni tuan-tuan, dalam agama kita benda besar. Dalam agama kita bersih ni benda besar sangat-sangat. Sehingga kan orang pembersih ni Allah bagi title dekat dia. Kan ada ayat Quran, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ayat tu besar tu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbu ni Allah cinta. Kalau kita direct translation, maksudnya cinta, kasih. Allah kasih, Allah cinta. Apa dia? At-tawwabina, orang-orang yang bertaubat, dan wa yuhibbu, dan Allah cinta mutatahhirin, orang menyuci diri. Jadi kalau tuan-tuan nak supaya Allah kasih ke tuan-tuan, satu daripada jalannya selain daripada taubat, jadi orang pembersih. Taik burung jatuh atas kereta, jangan biar basuh. Ada setengah orang, sikit. Tak boleh gitu. Dia kena pembersih. Ataupun katakanlah ruang-ruang tamu kita, sebab cucu baru balik, ada bau hancing sikit-sikit, cuci.
Ada setengah orang buat tak tahu, sikit. Tak boleh gitu. Tak boleh. Kalau tuan-tuan nak suruh Allah sayang tuan-tuan, jadi seorang pembersih. Jadi seorang pembersih. Apa maknanya? Kenapa nak sangat Allah cinta? Sebab bila Allah cinta, dia akan campakkan bantuan dia. Allah akan campakkan bantuan dia kepada orang-orang yang dia cinta. Termasuk campakkan sifat ikhlas, campakkan sifat khusyuk dalam solat. Sebab akhlak yang baik-baik ni bukan dibuat-buat. Kita boleh praktis. Praktis daripada kecil. Okey, boleh. Tapi akhlak yang baik-baik hasil daripada praktis ni, dia akan mula bergoyang kalau kena uji. Termasuklah solat. Jadi mustahak jadi orang pembersih. Okey, baik. Dalam ayat ini kata kunci dia ialah pasal tayamum. Yang pertamanya ialah marda. Bila kamu sakit. Sakit maksudnya sakit yang tak boleh kena air lah. Jangan pula sakit perut terus tayamum, tak boleh. Sakit jenis tak boleh kena air untuk menyempurnakan wuduk dan mandi hadas. Kalau kena sakit, boleh menjerit ataupun boleh menjejaskan anggota, jadi makin buruk, makin teruk. Masa tu boleh beralih lah. Itu maksud sakit di sini. Aw ala safar. Kamu dalam perjalanan. Baik, saya cerita lebih kurang. Lepas ni yang mana-mana cerita yang dah ada tu saya akan skip. Maksud di sini ialah aw ala safarin, atau dalam perjalanan. Dalam perjalanan maksudnya di sini bukan setiap kali nak berjalan, katakanlah balik Kedah, balik Kota Baru, kita balik Kedah ni kita tayamum, tak boleh. Okey, dia pergi kepada, kalau zaman Rasulullah dulu di negeri Arab, kalau orang pergi musafir, macam mana keadaan dia? Dia musafir di padang pasir. Bila musafir, dia bukan sejam 2 jam. Satu tempat ke tempat lain silap-silap makan masa 1-2 hari. Bila 1-2 hari, padang pasir panas pula, air tak ada. Kalau ada air pun untuk minum. Jadi cerita dia di sini, musafir dalam keadaan air tak ada. Musafir ada air, melimpah-limpah. Katakanlah naik kereta pergi Kedah, dalam bonet tu memang 2-3 galen ada air. Tak boleh. Ataupun dalam keadaan kita ni R&R banyak kan, tak ada sebab untuk kita tayamum sebab ada air. Kes tu tak boleh. Baik, itu satu. Kemudian yang ujung tu, falam tajidu ma, lepas Allah kata au jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma, lalu kamu tidak mendapatkan air. Yang ni cerita ni mengesahkan, walau apa pun ceritanya, selain daripada yang sakit tadi, ceritanya tak ada air. Bila tak ada air, ayat ni kata fatayammamu, maka kamu bertayamumlah sa'idan tayyiba. Alat dia ialah sa'idan tayyiba, debu tanah tayyiban yang suci, yang tak ada najis. Kemudian barulah sebut kaedah dia secara umum di sini, famsahu biwujuhikum, dan usaplah pada muka kamu, wa aidikum minhu, maknanya muka dan tangan-tangan kamu sampai siku dengan debu tersebut. Baik, habis satu cerita. Jadi tafsiran ayat yang saya tulis tu tak payah saya baca lah ya. Itu tafsiran daripada kitab Fiqh Manhaji yang dia petik daripada Tafsir Al-Maraghi ya. Lebih kurang yang saya sebut tadi jugalah ya. Baik, satu. Kemudian dalil kedua Suratun Nisa, itu tak payah saya bacalah, tuan-tuan boleh baca sendiri, lebih kurang saja. Baik, satu lagi hadis Nabi. Hadis Nabi SAW daripada Hudzaifah radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, waju'ilat lana al-ard kulluha masjidan. Kata Nabi, waju'ilat lana al-ard, kami jadikan kamu bumi kulluha,
Seluruh keseluruhannya masjidah sebagai tempat sujud. Ini ceritanya atas bumi ni mana-mana pun kita boleh solat. Kemudian Nabi kata waju'ilat turbatuha lana tahura, dan dijadikan tanahnya bagi kami suci. Idza lam yajidul ma, ketika kami tiada air. Jadi hadis ni menguatkan lagi atau menjelaskan lagi ayat yang kita baca tadi. Nabi kata pertamanya bumi ni keseluruhannya masjidah tempat sujud. Jadi masjidah tempat sujud ni, masjid tu asal daripada perkataan ni lah, tempat sujud. Kemudian dia kata waju'idas turbatuha, dijadikan tanahnya lana bagi kami tahura, suci. Tanahnya suci. Idza lam yajidul ma, bila kami tak ada air. Maknanya ini merupakan isyarat guna tanah bila tak ada air. Baik, habis itu. Pergi muka surat yang ketiga. Okey, kita baca dulu ya. Okey, tayamum dan syarat-syaratnya. Okey, terlebih dahulu saya letak bawah syarah tu, kalau tuan-tuan perhati dalam perkataan bold dan italic tu, saya tulis sini peringatan, kaedah dan pendekatan perbincangan dalam kitab-kitab fiqh. Walaupun dalam mazhab Syafi'i terdapat sedikit perbezaan, namun keseluruhannya memberi makna yang sama. Maknanya kalau tuan-tuan baca kitab lain tu beza sikit tu jangan tak pening lah. Cuma uslub kaedah saja benda yang sama. Jadi dalam perbahasan kita ni saya olah dalam syarah tu menjuruskan kepada macam mana kita nak pegang kata kunci supaya kita faham. Baik, sebelum tu kita baca dulu apa yang pengarang kitab kita ni Syekh Abdul Ghani, Tuan Guru Haji Abdul Ghani tulis. Kita baca dulu, kemudian kita lihat syarah. 8.5 dah. 8.5 dah. Tak apa, kita baca setakat boleh baca ya. Adalah syarat meluluskan seseorang itu bertayamum 6 perkara. Kata Syekh kita ni, syarat yang menyebabkan seseorang itu boleh bertayamum ada 6 perkara. Yang pertama, ada uzur kerana musafir dalam perjalanan atau sakit. Dia kata ada uzur ya. Uzur itu disebut di sini dengan sebab musafir atau sakit. Baik, maksudnya syarat membolehkan seseorang itu bertayamum mahu ada 2 sebab. Maknanya kena ada 2 sebab lah. Yang pertama, tiada air. Yang kedua, sakit. Baik, kita baca A dulu. Tiada air sama ada dalam perjalanan atau dalam kampung. Maknanya cerita musafir itu cerita tak ada air. Sama ada kamu dalam perjalanan ataupun duduk tempat duduk kamu yang asal tak ada air. Maknanya boleh diistilahkan sebagai tiada air. Disebut khas musafir. Kata Syekh kita ni disebut khas musafir kerana biasa dalam masa itu payah dapat air. Ni di negeri Arab. Kalau kita musafir, air melimpah-limpah. Kita di Malaysia ni memang mewah sangat dengan air. Mewah sangat-sangat. Alhamdulillah, syukur kan. Hari-hari nak berendam pun boleh. Mewah sangat dengan air. B, sakit tak boleh kena air. Sebagaimana dinyatakan dalam syarat yang keempat. Baik. Syarat yang pertama ni sebenarnya dia kait dengan syarat keempat. Tak apalah ya. Tapi dalam perbincangan syarah nanti saya satukan benda tu. Maknanya dalam perbincangan ni pun dia dah kait dengan syarat keempat. Sebenarnya keempat tu boleh masuk yang pertama, tak apa. Yang keduanya, lepas cerita bab uzur, maknanya poin yang pertama tu cerita uzur. Cerita uzur tak ada air. Yang kedua, uzur sakit. Yang kedua, masuk waktu solat dengan yakin. Nak bertayamum, kena tunggu masuk waktu dulu. Dia tak boleh sebelum waktu. Tayamum ni, sebab dia ni merupakan kelonggaran. Tayamum ni bukan pilihan, tak. Dia kelonggaran. Tuan-tuan kena faham baik-baik tu. Dia bukan pilihan pada wuduk. Kalau pilihan pada wuduk, sama ada sakit ke, tak sakit ke, musafir ke, tak musafir, ada air, tak ada air ke, kita tayamum hari ni, tak boleh gitu. Sebab dia ini adalah masyaqqah. Nanti kita akan sebut apa maksud masyaqqah.
Baik, oleh kerana masyaqqah, dia kena ketat sikit. Nak tayamum untuk solat tu, kena masuk waktu dulu. Masuk waktu sembahyang dengan yakin. Dia kehendak ni yakin, tak boleh agak-agak. Masuk dulu baru boleh. Dari itu tidak sah tayamum bagi orang yang syak apakah sudah masuk waktu atau belum. Biasanya masuk waktu pukul 1 tengah hari lah, Zuhur contoh dia. Tiba-tiba jam dia tu tak berapa kemah jam ni. Bateri baru tukar apa semua, tak sempat nak update. Masuk ke tidak? Masuk ke tidak? Tengok jam pukul 1 dah. Dah betul ke pukul 1 ni? Tak boleh. Mana tunggulah 1-5 minit. Baru confident kan? Baik. Itu point dia. Sekalipun kebetulan sudah masuk waktu, walaupun isu dia tu, dia agak-agak, tiba-tiba betul masuk. Tak boleh. Dia kena yakin. Satu. Ketiga, mencari air terlebih dahulu. Di mana tempat dia berada. Mencari air terlebih dahulu tu, itu dia punya kata kunci dia. Kena cari air dulu, tak boleh terus lompat. Kecuali sakit cerita lain lah. Sakit memang tak perlu cari air, sebab memang dia kena tak ada pilihan. Untuk kes yang tak ada air, kena cari air dulu. Di mana tempat dia berada, dari kawan-kawannya, dan di sekeliling tempat itu yang diagakkan ada air sejauh sampai didengar suara menjerit. Jadi kitab ni dia guna kaedah suara menjerit sebagai kayu ukur nak tahu jarak jauh. Baik, untuk mudah, kalau kita rujuk kepada fiqh manhaji, dia meletakkan 2,5 km. Itu dalam fiqh manhaji. So tak payah menjerit lah, sakit tekak kan. Kita guna 2,5 km. Mana cari lingkungan 2,5 km tu tak ada air, maka boleh dah. 2,5 km lah kita daripada mana? Tasik Kusuma pergi Bandar Rincing. Ada 2,5 km. Maknanya sekitar tu lah. Tuan-tuan set lah dalam kereta kan, tahu mana tak ada air, boleh tayamum. Tiba-tiba rupa-rupanya fasa 8 ada air, tak boleh. Gilah rumah anak fasa 8. Dia gitu kaedah dia. Pokok pangkal kena ikhtiar dulu. Itu sebab kita kata benda ni hanya pilihan bila ada bukan pilihan, dia masyaqqah. Stamina saya kurang ni, tu kena minum air sikit. Rasa lembut. Stamina kurang hari ni. Okey, kita sambung. Yang keempat, rasa-rasanya mungkin kita baca teks asal dulu. Syarah tu tunggu kuliah akan datang lah kot. Pukul 8:40 dah ni tak? Yang keempat, uzur memakai air. Ini antara syarat yang meluruskan tadi. Uzur memakai air, umpama takut badannya jadi binasa, atau hilang manfaat anggotanya, atau takut hendak pergi mengambil air disebabkan ada binatang buas, atau ada musuh, atau takut hartanya kena curi atau kena rompak jika ditinggalkan. Baik, kalau tuan-tuan baca betul-betul yang keempat ni, uzur pakai air. Kalau pakai binasa ni cerita pasal mudarat. Kemudian takut pergi ambil air sebab ada binatang buas, cerita mudarat juga. Ini bukan cerita masyaqqah, ni mudarat. Katakanlah luar rumah ada anjing German Shepherd, hok besar tu. German Shepherd besar pada orang, besar. Sekali dia salak terkecing. Tak tahulah pasal apa, orang lepas. Takut nak keluar. Rumah tak ada air. Keluar kena gigit ke dia. Ada binatang apa? Ataupun rupa-rupa kat luar tu ada rimau. Keluar memang kena ngap lah kan. Ada binatang buas. Atau ada musuh. Luar rumah tu ada orang mengamuk. Semalam kena sabu, sampai ke pagi tak hilang. Dok main pagang. Tak boleh keluar, bahaya. Atau takut hartanya kena curi. Memang ada perampok. Tengah ada perampok. Ada perampok keluar, rumah kena. Dalam kes-kes yang macam ni,
termasuk juga. Baik, kesemua perkara-perkara yang disebut dalam perkara keempat ni nanti kita akan bahas. Ini cerita dia cerita mudarat. Yang mula-mula tadi saya ulang balik. Masalah tak ada air ke apa ke, itu cerita dia panggil istilah kaedah fiqh dia panggil masyaqqah, kesukaran. Tapi yang nombor 4 ni lebih kepada mudarat. Sekarang ni tuan-tuan kena pegang. Ada dua isu kat sini, satu masyaqqah, kesukaran, satu lagi mudarat. Pegang kata kunci ni, mana faham. Yang kelima, ada air di sisi, tetapi dia berhajat kepada air itu untuk diminum bagi dirinya atau binatang peliharaan sekalipun untuk masa akan datang. Mana air itu memang air untuk minum saja. Memang air untuk minum. Tempat kita ni tak ada cerita tu lah kan. Mungkin benda-benda ni berlaku di tempat padang pasir ke, ataupun kalau tuan-tuan tengok, siapa suka tengok cerita cowboy? Dekat Australia ke, dekat padang rumput dekat Amerika kan, luahnya panas sangat-sangat, air ni sangat-sangat bernilai, puak-puak tu rasa 2-3 hari tak mandi, tak ada air tu. Jadi ada air tu untuk minum semata-mata. Dalam kes ni termasuk juga, kes ni yang kelima ni dia masuk dalam kategori masyaqqah. Boleh tangkap kan, maknanya ada kes masyaqqah, ada kes mudarat. Yang keenam, tanah yang suci berdebu tiada mustakmal. Ni cerita pasal alat untuk bersuci. Tanah tadi, tanah tu kena bersuci, maknanya tak ada najis lah. Tak ada bau-bau hancing yang kecing ke, tak ada. Dan tiada mustakmal, maknanya belum pernah digunakan untuk bersuci. Kalau lepas guna tak boleh. Jadi satu kata kunci di sini ialah yang mustakmal tak sah buat tayamum. Ini kita akan bincang detail nanti. Termasuklah segala jenis tanah, sekalipun tanah kerana ubat. Mana apa bentuk jenis tanah yang asal? Tanah yang asal. Bila tanah asal ni tak kira lah tanah merah, tanah hitam, apa lagi? Batu kapur, tanah kapur boleh lah, asal tanah yang asal. Seperti batu kawi. Batu kawi ni batu yang warna merah tak? Yang biasa orang buat ubat chicken pox tak? Orang Kelantan panggil beretih. Kan? Ni batu kawi. Pun boleh digunakan untuk tayamum. Yang ditumbuk dan yang dibakar selagi belum jadi abu, maka tiada sah tayamum dengan tanah yang bercampur dengan kapur. Kapur ni kapur proses. Debu tembikar tak boleh. Yang dah proses jadi tembikar, dah jadi debu balik. Pasir yang tiada berdebu, pasir yang memang tak ada debu, makna batu betul. Dan lain-lainnya. Jadi yang keenam ni lebih kepada alat-alat, dan yang ni kita akan bahas panjang lebar nanti. Baik. Maknanya hari ni kita baca teks asal dulu, syarahnya tunggu kuliah akan datang. Kemudian apabila berlaku pada seorang uzur dengan sebab tiada air atau sakit dan ada syarat-syarat yang lain itu, apabila dia hendak sembahyang, wajiblah dia bertayamum. Maknanya nak sembahyang dulu, masuk waktu dulu. Tapi tak boleh kena air. Air hanya ada untuk minum. Sakit, masa itu wajib dia bertayamum. Kerana mandi hadas jika ada, dan kerana wuduk ganti kepada air untuk mengharuskan sembahyang dan seumpamanya sahaja, tidak untuk mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Ni sebab dia kata macam ni ada sebab ni, ya. Dia tayamum ni untuk mengharuskan sembahyang dan seumpamanya saja, tidak untuk mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Jadi najis ni bab lain pula. Jadi insya-Allah taala yang perenggan yang terakhir ni kita akan bincang secara detail pada kuliah yang akan datang. Yang perenggan terakhir tu kita sabar dulu sebab dia ada pendetailan dia. Saya rasa dah masuk waktu tak? Tinggal 2 minit lagi. Okey, kita buka sikit soalan, tapi syarahnya kuliah yang akan datang. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanya 1-2 benda.
Ada soalan? Kalau saya buka syarah ni, dia akan terlajak setengah jam lagi ni. Tak, bila masuk syarah dia tak boleh break. Dia kena habis kan. Ajak hari ni nak habis sampai 5 lat tak boleh juga. Tak apa. Yang penting kita faham kan. Ada benda-benda penting tu saya sebut. Saya sebut tentang masyaqqah, saya sebut tentang darurat. Pusing-pusing pun pegang dua benda ni, itulah sebab dia kepada tayamum. Kalau tak ada masyaqqah tak boleh. Kalau tak ada darurat, sakit, tak ada darurat, tak boleh juga. Wallahu a'lam bissawab. Ada soalan? Ustaz, kalau yang pernah dengar katakan debu pada dinding yang buat tayamum, macam pandang Ustaz? Saya tak apa sedap. Jadi last kali kita akan bincang benda tu, alat-alat dia tu, ya. Debu pada dinding ni, walaupun ada yang kata macam tu, kalau ikut kaedah asal tak apa sedap. Dia kena debu tanah. Debu tanah. Debu yang terbang ni debu apa? Debu kotor yang bukan debu tanah. Kapas, kan? Abuk-abuk yang dah diproses, kan? Jadi yang tu last kali kita bincang, ya. Sebenarnya tak sedap tu sebenarnya. Tak sedap. Kalau ya jual bedak tu, kalau misalkan tanah asal tak apa, boleh. Kena tengok jugalah. Jangan sampai dia letak kapur. Atau ambil bedak icon kan, tak boleh. Itu benda-benda yang dah proses tak boleh. Dia kena tanah asal. Boleh ambil tanah, proses tanah macam batu kawi tadi, tumbuk boleh lah. Mana tanah asal, ataupun pergi Bukit Kapur kat gua tu, kebetulan masa tu tak ada tanah, ambil batu kapur, ketuk tumbuk, ada abuk kan, boleh guna. Tapi tanah yang proses tak boleh. Lagi? Jadi bab tayamum ni sangat penting. Di hujungnya kita akan bincang berkenaan dengan orang sakit dekat hospital, macam mana nak handle. Jadi wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita baca ni boleh menambahkan lagi, orang panggil, disiplin beragama kita, dan Allah redha pada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.